Selamat sejahtera semua. Saya Tin Muli Vadivelu dari Universiti Teknologi Mara Shah Alam akan membentangkan tajuk kajian mengenai gambaran keseluruhan program tenaga pulih diperbaharui ataupun renewable energy ke arah konsep pembangunan bandar hijau ataupun Green City Concept di Kerajaan Tempatan Melaka. Ini adalah isi kandungan kajian saya, pembentangan saya, latar belakang kajian, pengenalan tinjauan renewable energy dan Green City Concept dan juga kesimpulan. Okey, latar belakang kajian. Kajian ini mengemukakan gambaran keseluruhan program tenaga boleh diperbaharui dan konsep bandar hijau oleh kerajaan tempatan dalam mempromosikan bandar hijau pada peringkat tempatan untuk menjadi sebahagian daripada agenda yang berjaya. Ini juga menjelaskan tentang pelan tindakan yang dilakukan di Malaysia dan pelaksanaan projek-projek bandar hijau yang dimulai oleh pihak berkuasa tempatan. Oleh itu, kajian ini menggunakan beberapa bahan literatur yang dikumpulkan untuk memberikan perspektif penjelasan, dan dalam kajian ini ada pelbagai elemen dalam program RE seperti model RE dan GCC dan program yang dapat meningkatkan prestasi kerajaan tempatan Melaka. Kajian ini juga menunjukkan bahawa kerajaan tempatan memainkan peranan yang sangat penting dengan melaksanakan lebih banyak program RE yang berpotensi di bawah GCC dalam menyokong masyarakat secara berkesan untuk kemajuan masa depan mereka. Oleh itu, para hadirin sekalian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang signifikan bagi kerajaan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang merealisasikan pelaksanaan GCC dalam pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Ini adalah pengenalan pembentangan saya. Dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan sumber yang berkurangan, pembangunan ekonomi hijau adalah satu kemestian. So, kepesatan pembangunan bandar hijau menjadi trend yang semakin meningkat, dan pembangunan bandar hijau merupakan projek integrasi yang kompleks yang memerlukan sistem indeks penilaian yang komprehensif dan memerlukan model penilaian saintifik. Dan bandar hijau merupakan istilah yang meluas dan seringkali digunakan. Dan kalau kita tengok, Malaysia mempunyai banyak potensi dalam RE seperti solar, angin, hidro, biogas dan biogesim, tetapi ia belum diterokai sepenuhnya. So sebenarnya negara ini hampir sepenuhnya bergantung pada bahan bakar fosil. Dan penggunaan tenaga tidak boleh diperbaharui ataupun RE yang dikenali sebagai sumber tenaga konvensional seperti arang batu, gas asli dan diesel hanya dapat bertahan sehingga tahun dijangka sehingga tahun 2025. So di Malaysia, kalau kita tengok program RE telah dilancarkan sebagai strategi bahan bakar kelima dalam campuran tenaga di bawah dasar tenaga nasional pada tahun 2001. So istilah bandar hijau pertama kali mendapat perhatian orang ramai semasa pembentangan rancangan Malaysia ke-10 oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. And istilah ini juga telah digunakan secara meluas di negara-negara barat sejak awal tahun 1990-an. And bandar hijau merujuk kepada bandar yang telah dirancang khas untuk warga bandaraya bandarnya, dan juga warga bandar ini sangat komited untuk mengurangkan pengeluaran sampah dan pencemaran, termasuk hal lain yang berkaitan dengannya. Dan kalau kita tengok ada plan, sebuah plan telah pun disusun oleh Lembaga Pembangunan Tenaga Lestari, Sustainable Energy Development Authority SEDA, dan akan menjadi sebahagian daripada rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Sekarang saya ingin bincang mengenai tinjauan RE dan GCC, di mana ada beberapa program ataupun plan tindakan yang telah dilakukan oleh Bandaraya Melaka. Yang pertama, program RE dan GCC, di mana kalau kita tengok sumber RE yang terbesar di Malaysia ialah tenaga hidro yang menyumbang lebih kurang dalam 16.6% pengeluaran elektrik berbanding dengan yang lain iaitu 0.7%.
Walau bagaimanapun, kajian lain juga mendapati bahawa tenaga solar adalah salah satu sumber tenaga yang paling prospektif dan paling banyak terdapat di Malaysia. And kalau kita tengok solar terma dan tenaga angin adalah dua RE yang terbaik dan berpotensi untuk dikembangkan di Malaysia. So penggunaan RE di bangunan hijau membawa kepada kecekapan dan kecekapan tenaga dan kelestarian alam sekitar. Selain itu, seperti yang kita tahu, bangunan hijau merujuk kepada tindakan mendirikan struktur dan menangani proses yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga cekap sumber yang merangkumi seluruh kitaran hidup bangunan dari tempat duduk hingga ke reka bentuk pembinaan, operasi, penyelenggaraan dan sebagainya. Okey, sekarang anda anda tengah melihat teori dan model RE GCC di mana gambar ini menunjukkan kerangka conceptual mekanisme FIT, FIT, tarif galakan atau dikenali sebagai feed-in tarif. Okey. Iaitu merangkumi biogas, biogeosim, PV solar, hidro kecil dan geothermal di Malaysia. Dan seterusnya anda boleh tengok yang ni, model ni. Selain daripada kerangka yang saya tunjuk tadi, kerangka konseptual bandar hijau, dalam kajian terdahulu juga, Institut Kajian Perumahan dan Pembangunan Bandar ataupun Institute for Housing and Urban Development Studies, HIS, mereka juga ada memperkenalkan model ini di mana dia dianggap sebagai kaedah untuk mengukur prestasi bandar hijau sementara RE bertindak sebagai salah satu pemboleh ubah bebas yang mempengaruhi prestasi bandar hijau. So penyelidikan ini atau kajian yang kami tengah buat ini mendapati bahawa RE dan kecekapan tenaga adalah faktor pengaktifan terpenting bagi GCC. So kalau nak terang lebih lanjut lagi, tindakan penyelesaian masalah semasa yang berlaku melalui hijau telah menjadi popular di seluruh dunia untuk mengurangkan pencemaran dan sebagai solusi untuk isu alam sekitar yang berlaku dalam bandar-bandar besar dunia. So saya boleh katakan bahawa istilah bandar hijau ni semakin popular ya dalam beberapa tahun kebelakangan ini ya, walaupun telah dipraktikan dan dilaksanakan di negara-negara barat sejak awal tahun 1990-an. Okey, yang ni adalah pelaksanaan plan tindakan bandar hijau di Melaka, di mana seperti yang kita ketahui, bandar hijau kita definisikan sebagai bandar berdaya tahan ataupun inklusif, pengurusan sumber semula jadi yang baik dan meningkatkan daya hidup semua penduduknya. So untuk melaksanakan daya hidup semua penduduknya, Melaka telah menyiapkan plan tindakan, pelbagai plan tindakan. Antaranya adalah plan tindakan bandar hijau Green City Action Plan. Okey, GCAP dan melalui program RE ini, sebuah ladang suria 5 megawatt yang dirasmikan pada tahun 2013 dan pembentukan Lembah Solar Dunia Melaka telah wujud. So selain daripada itu, kita boleh tengok Melaka juga telah mula mengubah Sungai Melaka dari terusan saliran halaman belakang yang tercemar menjadi kemudahan budaya yang popular dan tarikan pelancong dan ruang hijau yang menyenangkan. So Melaka mempunyai beberapa usaha dalam pelaksanaan lain yang sedang dilakukan, termasuk projek kecekapan tenaga perintis untuk menaik taraf lampu jalan dan bangunan awam terpilih, stesen pengisian kenderaan elektrik dan sebagainya. Selain daripada itu, projek kecekapan tenaga perintis juga dilaksanakan di beberapa bandar ya. Bandar Hijau Hang Tuah Jaya, selain itu ada juga pelaksanaan Memeterai Hijau Melaka, Melaka Green Seal juga merupakan antara pelan tindakan bandar hijau di Melaka. Okey. Ini adalah program di bawah plan tindakan
Bandar Hijau, Program Tenaga Diperbarui REP, Renewable Energy Program, di mana yang pertama transformasi Sungai Melaka, di mana kita boleh tengok Sungai Melaka memang dia menjadi tarikan pelancong, dan kalau kita tengok Sungai Melaka ni penempatan sungai tertua sejak setengah milenium yang lalu, secara praktikalnya tidak mempunyai simpanan di tebing. So pembangunan rumah dan kedai secara sembarangan dan setinggan di sepanjang sungai selama berabad-abad telah mengakibatkan pencerobohan secara tidak sengaja ke dalam sungai. So Plan Hinduk projek ni memperuntukkan jalan keluar di sebalik perluasan haram ini yang membolehkan pemulihan tebing sungai sekali lagi. So kita selain daripada itu, kita boleh tengok projek kecekapan tenaga perintis untuk menaik taraf lampu jalan dan bangunan awam terpilih. So objektif projek ini adalah untuk menaik taraf sistem pencahayaan jalan raya di negeri Melaka dengan menggunakan lampu LED yang cekap. Tenaga bertujuan untuk mengurangkan pelepasan CO2, menurunkan kos lampu jalan dan meningkatkan keselamatan jalan raya. So kira-kira 100,000 lampu HPS akan diganti dengan sistem LED dengan anggaran kos 45 hingga 60 juta. So kos model projek dapat dikembalikan sebahagiannya melalui penjimatan tenaga dan penyelenggaraan yang dihasilkan dalam fasa operasi. Yang ketiga, boleh tengok bas elektrik. Bas elektrik, kalau kita tengok pada tahun 2015, Melaka bermula dengan 2 buah bas elektrik yang beroperasi di sekitar tapak warisan dunia UNESCO di Bandar Hilir. So pengurusi jawatan kuasa pengangkutan dan pemulihan projek negeri Dato' Lim Ban Hong berkata perkhidmatan bas hop on and hop off akan beroperasi dengan sistem tiket satu harga. So ia menjadi bas elektrik pertama yang digunakan di Malaysia di jalan raya awam dan dipercayai penggunaannya dapat membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, pencemaran udara dan bunyi. Dan perkhidmatan bas elektrik ini juga beroperasi di bawah syarikat kerajaan negeri, subsidiari kerajaan negeri. Dan merupakan satu langkah yang berjaya diperkenalkan di Melaka. Kita masuk pada kesimpulan. Hasil yang berpotensi daripada kajian ini akan membantu kerajaan tempatan, terutamanya kerajaan tempatan Melaka untuk mengatasi tentangan yang dihadapi oleh pembangunan bandar hijau dengan menggunakan RE sebagai program utamanya. So tambahan lagi, langkah proaktif juga perlu diambil dalam kalangan agensi, bukan organisasi dan juga orang ramai untuk memastikan pembangunan RE berlangsung dengan pantas. Selain daripada itu, kerajaan tempatan Melaka mesti mempunyai inisiatif ataupun teknik kreatif untuk menyampaikan maklumat untuk kesedaran masyarakat. Selanjutnya, kecekapan dan keberkesanan program RE juga akan meningkatkan kelestarian alam dan juga akan membantu dalam pengurangan bahan bakar fosil sebagai sumber tenaga utama dalam perindustrian dan juga akan mengurangkan tahap pencemaran udara. Selain itu, kajian ini juga akan memainkan peranan utama di mana kajian ini akan memberi banyak intipati ataupun pendapat kepada kerajaan tempatan dalam penipisan dalam cara-cara penipisan kesan rumah hijau dengan mengubah sistem tenaga, terutamanya mengubahnya menjadi sistem elektrik, kerana elektrik ialah kuasa utama bagi semua aktiviti yang berlaku dan menyebabkan pembebasan karbon dioksida. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.